Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, petang ni sekali lagi kita bersama-sama dengan Yayasan Ta'lim untuk kita meneruskan bacaan kitab prinsip dasar Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah karangan Al-Ustaz Al-Fadil Al-Alim Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara Ustaz Yazid, memelihara keluarganya dan terus menjadikannya istiqamah di dalam menyebarkan sunnah sama ada di bumi Indonesia ataupun di Indonesia ini. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung bab yang ke-10. Islam adalah agama yang sempurna. Jadi di antara prinsip dasar Islam yang setiap orang Islam kena tahu, wajib tahu, bahawa Islam ialah agama yang dah sempurna. Sempurna sejak zaman Nabi SAW, wafatnya Nabi SAW ataupun wahyu terakhir atau ucapan Nabi SAW terakhir sekali sebelum Nabi SAW wafat. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, jagalah salat, jagalah salat, dan juga jagalah hak hamba kamu. Itu ucapan Nabi terakhir kepada Nabi SAW, la ilaha illallah. Maka telah sempurnalah agama ni dengan segala bentuk, dari segala sisinya, dari segi akidahnya, dari segi fiqahnya, dari segi akhlaknya. Kesempurnaan yang tidak berhajat lagi kepada mana-mana individu untuk menambah, menukuk tambah ataupun membuat perubahan padanya agar dia lebih sesuai pada setiap zaman ataupun setiap tempat. Tidak perlu. Dan ini antara ciri keindahan agama Islam, kesempurnaan agama Islam yang tak ada pada agama lain. Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala menyebut dalam kitabnya, agama Islam sudah sempurna. Mari kita baca sama-sama 161 dulu. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Kewajipan umat Islam adalah ittiba'. Maksudnya dah sempurna, tak boleh nak ubah apa-apa. Jadi ikut saja apa yang Nabi SAW dah ajar. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, al-yawma, telah aku sempurnakan, akmaltu lakum, untuk kamu, dinakum, agama kamu. Wa atmamtu, dan aku telah sempurnakan, aku cukupkan. Akmaltu, aku sempurnakan. Atmamtu, aku cukupkan. Alaikum, ke atas kamu, cukupkan bagi kamu. Ni'matku, ni'mati. Wa raditu, dan aku telah redha. Lakum, bagi kamu, al-Islam madina, Islam tu sebagai agama kamu. Nah, Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyebut, ini merupakan nikmat Allah Ta'ala terbesar yang diberikan umat ini. Tak kala Allah Ta'ala menyempurnakan agama mereka. Ini nikmat terbesar, Allah Ta'ala sempurnakan agama. Banyaknya agama-agama lain, mereka sentiasa ada saja perubahan pada agama-agama mereka. Ikut sedap orang-orang agama mereka. Rabai-rabai, sami-sami, padri-padri, rahib-rahib mereka untuk mengubah agama tersebut.
berdasarkan keselesaan dan juga cita rasa yang ada pada zaman tersebut. Sama ada cita rasa padri itu sendiri atau mengikut cita rasa pemerintahnya, rajanya, ataupun mereka terpaksa mengikut cita rasa rakyat di sini. Kan? Agama Kristian satu agama yang sangat rigid dulu dalam masalah hubungan lelaki perempuan. Tiba-tiba sekarang kita tengok ada padri gay, ada padri lesbian, maka ada padri yang menikahkan perkahwinan gay dan lesbian. Sedangkan bukan tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab Taurat kisah berkenaan dengan kaum Nabi Lut. Bukan tidak ada kisah-kisah tersebut. Kaum Sodom ada dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka menganggap bahawa itu boleh diubah. Tidak ada masalah. Yang penting Jesus love. Yang penting Jesus sayang. Atau takrifan sayang itu mereka telah mengikut hawa nafsu mereka sendiri dalam mentakrifkannya. Jadi nikmat agama Islam dah sempurna. Sebab tu kita tengok Islam zaman Nabi SAW, zaman kita nak akan datang, itulah Islam yang sama. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 1. Okay. Solat 5 waktu sehari semalam, zakatnya, zakat hartanya, zakat fitrinya, zakat fitrahnya, zakat fitri, Aidil Fitr, zakat hartanya, zakat perniagaan, zakat binatang ternakan, zakat bijirin, zakat harta galian. Semua itu ada. Tidak ada perubahan dalam agama ini, melainkan umat Malaysia itu sendiri yang ubah. Cara uruskan jenazah sama sebenarnya Nabi SAW aja. Berbezanya hanya pada bila ijtihad di kalangan para sahabat dan juga para ulama datang selepasnya. Tapi pada prinsip asalnya sama. Tidak adalah kita kata tauhid pada zaman Nabi Ibrahim dengan tauhid zaman kita berubah. Tak beza. Tauhid zaman Nabi SAW dengan tauhid zaman kita beza. Tak, sama. Sebab itulah kita kata, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula Nabi lain selain Nabi mereka. Ini Nabi Muhammad SAW. Sebab tak perlu. Sampai Umar Al-Khattab nak baca kitab Taurat pun Nabi tak kasih. Nabi tak benarkan. Bahkan Nabi marah lagi. Nabi marah kat Umar Al-Khattab. Nabi kata, Amuntahawwiku la anta ya minal Khattab. Adakah kamu merasa ragu-ragu wahai Khattab? Mutahawwir, maksudnya masih lagi nak kesana ke sini mengambil pendapat yang pelbagai. Apakah nanti kalau laukana Musa bin Imran hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'ani. Sampaikan kata Nabi SAW, kalau Musa itu masih lagi hidup, saya tidak layak bagi dia untuk mengikuti mana-mana ajaran, melainkan dia kena ikut aku. Nabi Isa alaihissalatu wassalam dalam hadis sahih Nabi kata, kaifa bikum idza nazala fikum Isa bin Maryam hakaman adla wa imaman muqsita yahkumu bi kitabillah. Apa arti, macam manakah kamu nanti, pendapat kamu nanti bila datangnya Isa, turunnya Isa bin Maryam sebagai imam yang adil dan hakim yang adil, imam yang adil dan hakim yang adil. Dia akan berhukum dengan kitab Allah, dia akan berhukum dengan syariatku, syariat Nabi Muhammad SAW. Lihat betapa sempurnanya sampai Nabi Isa pun nanti turun, dia akan pakai syariat Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang sahih. Jadi kalaulah Nabi Isa yang akan datang pun akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW, kenapa kita nak mencari-cari syariat selain dari syariat Islam? Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afa hukmal jahiliyyati yabghun. Apakah adakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka nak gunakan? Fahkum bainahum bima anzalallah, kata Allah Al-Quran. Berhukumlah kamu dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan. Tapi kita pelik zaman sekarang ni, ada orang Islam yang masih lagi mahu mengambil undang-undang kufar dalam masalah jenayah, dalam masalah jual beli, dalam masalah muamalat, dalam masalah hubungan kekeluargaan, dalam masalah jual pengurusan harta,
dalam masalah hubungan antara negara, kan? Al-alaqat ad-dualiyah, al-alaqat ad-dualiyah, hubungan antarabangsa. Sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutuskan kepada seluruh manusia dan jin. Dia kata, aku diberi 5 perkara yang tak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Antaranya ialah nabi-nabi sebelumku dihantarkan kepada kaumnya yang khusus. Adapun aku ini dihantar kepada sekalian manusia, dan sekalian riwayat pula kepada jin dan manusia. Sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan. Sahih. Apa yang Nabi halalkan itu yang halal. Tidak ada yang haram melainkan apa yang diharamkannya. Fa inna ma harrama Allah wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harrama Allah. Sesungguhnya apa yang Rasulullah SAW telah haramkan itu sama macam apa yang Allah telah haramkan. Apa yang Rasulullah SAW halalkan, maka dia sama macam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan. Tidak akan ada kontradiksi. Tidak akan ada benda yang Nabi kata halal kemudian Al-Quran kata haram. Tak akan berlaku. Mustahil. So wahyu datang daripada sumber yang sama. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Sahih. Inna dina indallahi Islam. Hanya agama Islam sahaja yang diterima oleh Allah. Semua yang dikhabarkannya adalah hak. Semua yang dikhabarkan Nabi SAW ialah betul, benar. As-sadiqul masduq. Yang dibenar dan dibenarkan. Dan tidak ada kebohongan. Serta tidak ada pertentangan sama sekali. Cantik ni. Tidak ada kontradiksi antara Al-Quran, antara wahyu-wahyu. Kalau ada kontradiksi itu sama ada hadis tu tak sahih ataupun kefahaman kamu terhadap ayat tu yang tak jelas. Kalau kamu nampak ada pertentangan antara wahyu Al-Quran dengan Quran atau Quran dengan sunnah Nabi SAW, maka tuhmahlah salah satu daripada dua. Iaitu kamu pertama sekali kamu tuhmahlah kefahaman kamu. Mungkin kamu salah faham terhadap hadis tadi. Jadi kamu sangka ada pertentangan. Yang kedua, kamu tuhmahlah pada kesahihan hadis tadi. Maksudnya kalau hadis tu nampak macam bertentangan dengan Islam, kita perhatikan mesti hadis tak sahih. Tidak akan ada hadis yang sahih dia bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bertentangan antara satu sama lain. Mustahil. Sebab datang daripada min banba'in wahidin, daripada sumber yang sama, iaitu daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah bila ditanya oleh pengikutnya, oleh anak murid dia, kenapa kamu masih lagi mengubah-ubah kitab kamu wahai Abu Abdullah, wahai Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Syafi'i kata apa dia? Dia kata, apakah kamu tidak memerhati, apakah kamu tak pernah baca ayat ini dalam Al-Quran? Apa ayat tersebut? Ayat itu kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka itu tidak mentadabbur, memerhatikan maksud Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah. Kalau datang daripada selain Allah Ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan dapati dia ada perbezaan, ada ikhtilaf yang sangat banyak. Ada perselisihan yang sangat banyak. Jadi kita sebagai orang beriman, bila kita dapati ada ikhtilaf antara Al-Quran dengan Al-Quran, dia kata itu bukan ikhtilaf, itu salah faham kamu terhadap ayat tersebut. Sebab sebab datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara manusia boleh memang akan ada banyak kontradiksi. Itu memang sifatnya manusia, sentiasa kontradik. Manusia itu ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Kalau kita baca kisah macam mana dialog antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dialog yang panjang, akhirnya di hujungnya Imam Syafi'i ambil pendapat Imam Ahmad, Imam Ahmad ambil pendapat Imam Syafi'i. Tukar pula, berubah lagi. Ini manusia. Tapi wahyu berubah tak? Wahyu tak berubah. Agama berubah tak? Agama tak berubah. Tak boleh kita kata dulu arak itu haram, sekarang arak itu halal. Dulu LGBT itu haram, sekarang LGBT itu halal. Tak.
Dulu muzik itu haram, sekarang muzik bagi kita halal. Tak. Na'udzubillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimah Rabbmu dengan kalimat yang benar dan adil. Maksudnya benar dalam khabar yang disampaikan dan adil dalam seluruh perintah dan larangan. Betul lah tu. Kalau tengok ayat Allah Ta'ala ni, wa tammat, dan telah sempurnalah kalimah Rabbmu dengan begitu benar dan adil. Kalau kita buka Quran, ada dua jenis je. Khabar tu kan khabar. Kamu suruh belajar bahasa Arab. Khabar tu kan ada khabar insya'i kan. Ada khitab insya'i, ada khitab khabari. Ada benda yang bersifat khabar, ada yang bersifat insya'i. Khabari ni maksudnya statement. Dalam Quran ada statement, ada cerita, ada statement, kenyataan. Jadi dalam Quran juga ada perintah dan larangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Itu khabar ke perintah? Itu khabar lah. Itu khabar. Bila khabar, kita benarkannya, tasdiq, membenarkan. Tapi kalau kita baca dengan ayat perintah, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban untuk Tuhanmu. Itu perintah ke kenyataan? Maka itu perintah. Maka bila perintah kita boleh kata perintah yang benar, kita kata perintah yang adil, perintah yang tepat, adil, atau perintah yang tak adil. Dua je. Jadi khabar sama ada khabar benar atau khabar itu tak benar. Jadi Al-Quran telah sempurna kebenarannya pada kenyataannya, pada statementnya, dan adil pada perintahnya. Agak sini. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Dalil bahawa nikmat yang terbesar ialah nikmat agama. Kan bila Allah Ta'ala kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku dah sempurnakan pada kamu agamamu, dan aku dah cukupkan nikmat. Maksudnya apa? Agama itu ialah sebesar-besar nikmat. Cantik. Tu ayat tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah disempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-nikmat yang telah aku dan telah aku redai Islam sebagai agama. Maka redailah Islam untuk diri kalian, kata Syekh Yazid. Redha, terima dengan penuh lapang. Nampak, dalam masalah perintah agama kita kena redha. Redha tu kena lapang dada. Maka ingat kaedah ni banyak kali saya sebut dalam kuliah. Dan kita akan ulang lagi. Dalam masalah perintah kena redha, minimum dia redha. Dalam masalah qada dan qadar, minimum dia sabar. Faham tak? Sebab apa? Sebab sabar tu dia tahan marah. Jadi bila dia terima qada dan qadar, dia tahan marah dia. Dia tak ucapkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Dah cukup. Tak semestinya dia kena redha dengan musibah tadi, dengan qada dan musibah tadi. Tak semestinya. Cukup dengan sabar. Kan? Sekarang dia sebab apa? Sebab redha ni makam yang lebih tinggi daripada makam sabar. Sebab redha ni lapang dada. Kita kadang-kadang kita ditimpa musibah, kita lapang dada ke sempit dada, sempit tapi kita sabar kan. Kita sabar. Tahan. Tak, kita tak ucapkan perkataan yang berkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Anak kita ambil handphone kita, dia buang dalam dia campak dalam tandas, kita dalam mangkuk tandas. Habis rosak iPhone. Anak kita kecil lagi, 2 tahun setengah masa tu. Jadi kita sabar tak? Rasa dalam diri tu geram je. Handphone baru pula tu harga RM2,000 contohnya. Jadi dia sabar. Redha, dia gelak pula, dia happy lagi. Dalam masalah qada, dalam masalah musibah, yang minimumnya kena sabar. Dalam masalah perintah, minimumnya kena redha. Dia tak boleh simpan perasaan marah, tak boleh. Kan geram je dengan solat ni, kenapa lah kena solat? Tak boleh, dia kena happy redha. Kata, oh, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku solat. Alhamdulillah Allah Ta'ala perintahkan aku dengan perintah solat.
Sebab apa? Sebab kalau dia tak reda, dia benci dalam hati, walaupun dia laksanakan, dia sabar dalam keadaan dia benci. Kata Allah dalam Al-Quran, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Adalah itu kerana mereka itu membenci perintah Allah Taala, fa ahbata a'malahum, maka Allah Taala gugurkan amalan dia. Maksud tu kata Ustaz Aziz ini, redailah agama Islam untuk diri kalian. Kerana ia merupakan agama yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini asas keimanan. Kenapa kita ikut Islam? Sebab Allah Taala suka Islam. Kenapa Allah Taala redha dengan Islam? Kalau kita redha dengan Islam, sebab Allah Taala redha dengan Islam. Lepas tu bertentanganlah bagi orang kata dia sayang Allah Taala tapi dia nak ikut Islam. Saya nak sayang Allah tapi dengan cara saya. Tak boleh. Sayang Allah Taala dengan cara yang Allah Taala suka. Bukan dengan hawa nafsu kamu. Itu maksudnya kamu bukan sembah Allah, kamu sembah hawa nafsu kamu. Kerananya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul yang paling utama, dan kerananya pula Allah menurunkan kitab yang paling mulia. Nak tunjuk betapa Allah Taala sukanya Islam ni. Dia simpan Nabi yang terbaik untuk sampaikan Islam, dan dia turunkan kitab yang terbaik untuk menjelaskan tentang Islam. Itu Al-Quran. Adakah kitab lagi bagus pada Al-Quran? Datang bawakan. Kalau ada kitab lagi bagus pada Al-Quran, sila bawakan. Lepas tu Allah Ta'ala dah cabar orang kufar, musyrikin, orang Yahudi, Nasrani sejak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada kitab lebih baik pada Al-Quran, sila bawakan. Hatu. Mengenai firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Ali bin Abi Talhah berkata dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah Islam. Allah telah mengkhabarkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bahawa Allah telah sempurnakan keimanan kepada mereka, sehingga mereka tidak memerlukan penambahan sama sekali. Allah Ta'ala telah menyempurnakan Islam sehingga Allah tidak akan pernah menguranginya. Bahkan Allah Ta'ala telah meredainya sehingga Allah tidak akan memurkainya selama-lamanya. So, Allah Ta'ala redha dengan agama Islam. Agama Yahudi, Nasrani semua Allah Ta'ala murka. Maksud betapa banyak penipuan dalam itu. Asbat mengatakan dari As-Suddi, ayat ini turun pada hari Arafah. Hari Arafah masa haji Nabi SAW, haji dipanggil haji Hujjatul Wada'. Dan hari Arafah 9 Zulhijjah. Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Maknanya Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram 30 hari. Safar 29 hari, katakanlah. Jadi berapa tu? 59. 59 campur berapa? 59 campur, sebab matematik sikit lah kan. Jadi 59 Muharram dengan Safar. Itu campur dengan 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Jadi campur 12 berapa tuan-tuan? Jadi 63. Berapa tu? 71. Kemudian hari Arafah 9 hari bulan. Zulhijjah ada baki berapa hari lagi? Ada baki 20 hari lagi. Jadi 91. Jadi ayat yang turun ni, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah," adalah 91 hari sebelum Nabi SAW wafat. Jadi dikatakan ini ayat terakhir. Wallahu a'lam. Kata As-Suddi, ayat ini turun pada hari Arafah. Dan setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun yang menyangkuti halal dan haram. Dan Rasulullah SAW kembali dan setelah itu beliau wafat. Maksudnya 91 hari, 3 bulan lebih kurang sebelum Nabi SAW wafat, ini ayat terakhir turun. Ada kata ni bukan ayat terakhir. Ada kata ayat lain, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin." Ayat tu ada kata itu ayat terakhir. Ala kulli hal, khilaf ulama berkenaan dengan ni, tapi yang ramainya sebut al-yawma akmaltu lakum ni. Ibn Jarir dan beberapa ulama lainnya mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia setelah hari Arafah, iaitu setelah 81 hari. Dia kata ini lebih kurang lah, dikira lebih kurang 81 hari. Keduanya telah diriwayatkan Ibn Jarir. Selanjutnya menceritakan Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, Ibn Fudal menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah dari ayahnya, berkata ketika turunnya ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati," itu pada hari Haji Akbar. Ini salah satu salah orang silap faham. Hari Haji Akbar tu bukannya hari 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat, bukan.
Hajjil Akbar tu hari raya haji lah. Hari raya haji, Yaumul Hajjil Akbar. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis lalu bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Umar menjawab, aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita. Tapi jika telah sempurna, dengar ni. Tetapi jika telah sempurna, maka tidak ada lagi sesuatu yang sempurna melainkan akan berkurang. Kemudian beliau salam bersabda, engkau benar. Apa maksud Umar Al-Khattab ni? Tak, maksudnya bila sampai ke kemuncaknya Islam ni, Islam lepas tu akan berkurang. Berkurang tu maksud apa? Umar Al-Khattab dah dapat rasa dapat rasa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud berkurang. Berkurang tu maksudnya apa? Nabi SAW wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maksudnya Umar Al-Khattab dah rasa dah dengan turunnya ayat ini Nabi SAW akan wafat. Tapi Umar Al-Khattab dia tak dapat rasa bila lagi lah. Tak tahu bila. Nah, pengertian tersebut diperkuat oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Cantik hadis ni. Ini Islam bermula dalam keadaan asing. Maksudnya bila Nabi SAW mula-mula keluar, Nabi seorang je. Asing lah tu. Wa sayaudu ghariban, dan kembali menjadi asing sebagaimana dia permulaannya. Kat sini bahagian kedua ni para ulama bincang, macam mana menjadi asing pula sedangkan Islam ni telah dikenali daripada barat sampai ke timur, timur ke barat. Betul tak? Sedangkan apa dia? Islam dah dikenali Islam dah sampai ke Jepun, dan Islam sampai China, dan Islam dah hadir dari Islam. Habis tu macam mana pula jadi ganjil ni? Jadi gharib ni. Yang ni disebut oleh para a'imah kita, iaitu menjadi ghuraba tu apa dia? Iaitu ajaran Islam yang sebenar itu akan menjadi asing. Jadi bukannya asing maksudnya orang tak kenal Islam. Orang kenal Islam, agama Islam, tapi orang tak kenal ajaran agama Islam yang sebenar. Jadi ajaran Islam yang sebenar itu telah menjadi asing. Ini sama sekarang lah. So kalau kita tak buat apa, meratib dekat kubur, maka kita akan jadi asing. So kalau kita tak baca sembahyang Jumaat, kalau kita hari Jumaat kita tak pergi baca Yasin kat masjid, mesti orang kata kita ni asing. Maksudnya kalau nak pegang yang macam mana Nabi SAW buat yang asal dulu, kita akan dipanggil sebagai orang yang ganjil, orang yang asing. Sebab kalau kata orang ni lain sikit lah, orang ni kan simpan janggut apa semua, politik tak nak campur sangat, cerita pasal manhaj dia. Kan mesti kita kata barakallahu fik, itu adalah ghuraba. Ghuraba ni bukan maksud orang pelik. Ambil jalan yang sesat, lepas tu kamu kata kamu ghuraba. Itu bukan ghuraba. Itu memang asyawad, maksudnya orang-orang yang ganjil. Itu yang orang yang Nabi kata yang keluar daripada al-jamaah, yang di mana serigala akan makan mereka ni. Mereka ni jauh, kan? Bukan tu. Bukan tu ghuraba. Dia pakai baju pelik-pelik, dia tak ikut sunnah Nabi SAW, pakai serban besar pun macam UFO tu, kemudian dia kata dia ghuraba. Tak, itu bukan ghuraba. Ghuraba ni dia itu siapa dia? Ghuraba itu Nabi kata alladina yasluhun idza fasada an-nas, iaitu yang menjadi orang salih ketika manusia rosak. Lalu dalam bacaan lain pula alladina yuslihuna ma afsada an-nas, iaitu dia membetulkan apa yang orang telah rosakkan. Itu maksudnya ghuraba. Bukannya ghuraba ni dia jauhkan diri pada jamaah kaum muslimin, duk asing, duk dalam gua mana ke, kemudian dikata dia ghuraba. Hadza laysa ghuraba, hadza laysa bil ghuraba. Dari Tariq bin Shihab, dia berkata, ada seorang Yahudi mendatangi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat dalam kitab kalian. Jika ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, saya akan menjadikan hari itu hari raya. Akan jadikan hari itu hari raya. Apa dia? Itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
So apa hari raya? Maka Umar berkata, sungguhnya aku telah mengetahui hari itu. Dan tempat ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, diturunkan ayat itu pada Rasulullah SAW pada hari Arafah, pada hari Jumaat. Maka semulia-mulia hari Allah Ta'ala nak declarekan bahawa agama ini dah sempurna. Apa hari tersebut? Iaitu hari Jumaat. Pada hari mana? Hari Arafah. Masya Allah. Hari yang paling mulia, pada waktu paling mulia, pada haji paling mulia, ibadah paling mulia sekali, ibadah haji. Punya Allah Ta'ala simpan ayat nak turun pada tempat yang paling mulia. Mana? Arafah. Inilah Sayyid Ka'bah dan Madinah, Arafah. Tanah haram. Okay. Waktu paling mulia, apa dia? Ketika musim haji. Hari paling mulia, hari Jumaat. Waktu paling mulia, tengah hari Arafah tu. Tengah hari Arafah ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia. Dan Allah Ta'ala melihat semua hamba-Nya berdoa. Itu hari paling mustajab sekali. Wa khairu ma kuntu ana khairu doa yaumul Arafah. Dia kata sebab doa pada hari Arafah. Dan sebab apa yang diucapkan oleh aku dan Nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada hari yang paling afdal tu tadi, yang di mana Allah Ta'ala bebas maafkan hamba-hamba, ampunkan semua hamba-hambanya, Allah Ta'ala telah turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam. Maksud besarnya itu. Sebab itulah kata Yahudi kami nak ambil hari raya dah. Orang Islam memang hari Arafah ialah hari di mana hari paling ramai sekali manusia dekat Arafah tu. Nabi kata al-hajju Arafah. Tidak ada haji bagi orang yang tidak melakukan hari iaitu singgah di Arafah. Nah, wukuf di Arafah, ibadah wukuf di Arafah. Naam. Baik. Baik, teruskan tuan-tuan, teruskan lagi. Allah demikianlah akhir dan penjelasan Imam Ibn Katsir rahimahullah. Jadi ini penjelasan tentang perincian tentang apakah maksud khusus, maksud sempurna tadi. Jadi ialah Allah Ta'ala telah menjelaskan usul dan furu' agama dalam Al-Quran. Cantik. Apa maksud usul, apa maksud furu'? Mari kita tengok sini. Kata Syekh Yazid, anda tentu tahu bahawa Allah Ta'ala telah menjelaskan Al-Quran tentang usul, pokok-pokok. Pokok-pokok agama Islam. Pokok-pokok agama Islam ni itu benda yang kita tak boleh tak tahu. Iaitu tauhid, salat. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Ulum. Jami' Ulum, Jami' Bayan Ilmu Fadlih. Jami' Bayan Ilmu Fadlih. Dia kata apa? Itu masuk dari ilmu yang difardukan oleh Allah Ta'ala untuk pelajari ilmu kenaan tauhid, kenaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkenaan dengan asma' dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkenaan dengan hukum salat, berkenaan zakat, berkenaan puasa, berkenaan haji, belajar pula perkara yang boleh batalkan keislamannya. Maka masuk dari ilmu farda'in. Itu pokok. Contohnya solat 5 waktu sehari semalam, itu pokok. Okey. Rukun Islam yang 5, itu pokok, usul. Rukun iman yang 6, itu pokok. Tak boleh dah. Okey. Dan furu' cabang-cabang agama Islam. Furu' ni pendetailan lah. Pendetailan berkenaan dengan solat, cara nak solat, rukun solat. Okey. Ila akhirnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan tentang tauhid dengan segala macam-macamnya, jenisnya. Sampai tentang bergaul dengan sesama manusia seperti adab, tata krama, pertemuan. Itu macam mana nak jumpa? Allah Ta'ala kata, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Bila kamu berjumpa, fahayyu, ucapkan sapalah dia dengan sapaan terbaik. Assalamualaikum. Macam minta izin, kan? La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Naam. Dan lain macam-macam lagi. Kalau musta'nisin Nabi hadis, apa kalau pergi kenduri, jangan duduk lama-lama kat rumah tu. Dah makan-makan, dah selesai, cabut. Dan macam Nabi SAW dulu, Nabi buat kenduri kat rumahnya. Maka ada orang duduk kat rumah tu, okey, lama dia stay. Nabi dah lama sangat tunggu, Nabi buat-buat macam nak pergi rumah isteri dia. Nabi nak halau, tak sampai hati. Lalu turunlah ayat, janganlah kamu sampai lama sangat duduk kat rumah. Bila kamu bertamu, bila kamu menjadi tetamu. Masya Allah. Mana ada syariat yang begini? Mana ada agama yang sempurna begini sampai
nak ajar pula kalau kita pergi rumah orang jangan duduk lama-lama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, bila dikatakan kepada kamu tafassahu, luas-luaskan, buka ruang. Fil majalis, dalam majlis, fafsahu, maka bukalah ruang. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan beri kelapangan kepada kamu. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, buka ruang. Jangan nak ya, kadang-kadang untuk ilmu dia ada sifat tamak. Dia nak aku dah dapat cuk tempat yang baik ni tempat aku. Kalau bila datang orang lambat, dia datang macam dia nak celah. Kalau dia kata dia dah datang lambat nak celah pula. Tak, orang tak kata tafassahu, luaskan. Fasahu yafsahillahu lakum. Naam. Wa idza qila ila akhir. Allah Ta'ala kata apa? Itu dalam masalah, hatta dalam masalah duduk dalam majlis ilmu pun ada sunnah ni. Allah Ta'ala kata, Ya ayuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahlan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah orang yang bukan rumah kamu. Sebelum meminta izin, dah masuk selain minta izin dulu dan beri salam kepada penghuninya. Assalamualaikum adkhul. Macam Nabi kata kan. Assalamualaikum, boleh tak aku masuk? Dan demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, kalau tak ada orang dalam tu, rumah tu rumah kosong, rumah tinggal, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, kalau orang tu tak nak terima, kata baliklah, maka baliklah. Itu lebih baik bagi kamu. Tak ada pula dia kata, oh teruknya orang ni suruh balik. Tidak. Ya, kadang-kadang kita ni tak bersedia untuk menerima tetamu rumah kita. Orang tengah bersepah, betul lah. Kita tengah buat apa kat rumah tu, bersepah betul. Tiba datang, Assalamualaikum. Kita nak minta dia bawa masuk rumah kita. Kita, ya, tengah bersepahnya dengan kelang kabutnya. Kita maaf ya, saya tak boleh terima tamu sekarang. Minta balik ya. Saya tak boleh terima tetamu nanti insyaAllah. Okay. Maka macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita ni nak bila jarah tu bagi tahu juga bagus. Jarah tu bagi tahu supaya dia bersedia. Sebab sekarang ni ada banyak cara untuk kita supaya tidak mengejutkan tuan rumah. Kita ada handphone beritahu esok nak datang. Ila akhirnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan pula kepada kita dalam Al-Quran tentang kewajipan wanita muslimah untuk memakai jilbab. Ini masalah furu'-furu'. Masalah yang sesuai dengan syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika anna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan isteri-isteri orang-orang beriman, wa nisa'il mu'minin, untuk apa? Supaya yudnina 'alaihinna min jalabibihim, agar mereka labuhkan jalabib, jilbab. Jilbab mereka, min jalabibihim, jilbab mereka. Detail tak? Detail. Hatta cara nak pakai jilbab pun hendaklah ala min jalabib, kawasan dada mereka. Ala juyubihin. Ayat lain pula mesti tutup ala juyubihin. Jayab ni maksudnya kawasan ni. Tutup kawasan ni. Detail tak? Detail. Dzalika anna an yu'raf. Itu yang paling banyak yang boleh dikenali. Maksudnya jangan orang nampak lebih pada tu. Fala yu'dain, dan agar mereka tidak diganggu. Sebab apa? Perempuan kalau dia pakai seksi mesti confirm kena ganggu. Betul. Kes rogol jangan salahkan orang pakai baju, betul. Tetapi kita kena ingat manusia juga terganggu disebabkan pakaian. Terganggu, bukan tu tak boleh salahkan orang pakai perogol tu masalah. Ya, betul.
Ada satu kisah tu, dulu ada kes seorang, ingat tak, ada seorang perempuan, masya-Allah, perempuan Islam, dia ya Allah musta'an, dia dirogol lah kadang dia pakai hijab yang penuh. Maka bertempiklah, berteriaklah. Kalau tidak menyalak, pakai istilah yang kasar, menyalak lah. Maka menyalaklah anjing-anjing liberal sekalian. Mengatakan, oh nampak tak? Nampak ni, pakai tudung kena rogol juga. Menunjukkan bahawa pakaian tidak menentukan. Kita, ya akhi, kenapa tu? Sahabat dia tak bercakap apa ni, mengipik ni kita dah. Yang rogol tu, kenapa dia merogol? Dia rogol sebab sebelum tu dia tengok cerita-cerita lucah, dia tengok benda-benda yang tak elok. Tengok perempuan seksi apa semua. Waktu menurut kajian women's joint action apa dah, tak ingat tu, WAO, Women Action untuk berkenaan perempuan. Okay? Dia buat statistik ni, cerita dulu lah dari 2010, saya tak update lagi. Kebanyakan perogol adalah semuanya 80% ataupun lebih adalah daripada orang yang ketagih porno. Orang yang ketagih pornografi. So kita tu mana dapat pornografi? Bukan sebab kamu ke yang lu buka-buka aurat pakai seksi tu. Kan? Dengan pakaiannya dan apa menyebabkan orang tertarik nak tengok pada pornografi? Mula dia tengok perempuan seksi. Kalau tengok perempuan seksi nak cari lebih lagi. Nak ila akhiri, sama-sama. Bukan jadi mangsanya yang pakai tudung tadi. Patutnya kita kata sebab korang lah yang pakai seksi ni, yang berlakon cerita lucah, dengan berlakon dengan pakaian tak senonoh, kamu telah menyebabkan orang-orang yang berpenyakit jiwanya pergi tengok benda tersebut. Lalu bila mereka dah tak tahan, mereka akan cari mangsa yang lemah. Dan ketika itu mangsa yang lemah tu ialah kanak-kanak ataupun wanita yang tadi sama ada bertolong atau tak bertolong. Nah, memanglah kita tak salahkan orang yang berogol tu. Tapi dia tak ada tak faktor tersebut? Ada faktor tersebut. Saya pernah tengok satu video, tak tahu betul ke tak lah, tapi video tu dekat YouTube lah. Dia buat kajian seorang perempuan ni, dia jalan dekat tengah-tengah bandar New York. Betul bandar yang teruk lah masa tu kan. Sekali dia jalan dengan pakai jilbab tutup habis muka macam ni, pakai niqab semua jalan dekat, tak ada siapa kacau. Tak ada siapa kacau. Kali kedua dia datang, dia pakai seksi lah, dia pakai t-shirt ketat apa semua, jalan. Asal lalu je orang kacau. Selalu orang kacau. Maka takkanlah dalam banyak-banyak yang kacau tu tak ada yang ada penyakit jiwa. Jadi kamu mendedahkan diri kamu kepada bahaya. Dia macam senang je lah. Tentang ada duit, yang ada RM10,000, tentang bawa dalam plastik terbuka. Plastik yang lut sinar. Nampak dalamnya. Tu jalan bawa RM10,000. Okey. Lalu dia rompak. Pernah kata, jangan salahkan orang yang bawa pakai yang bawa duit tu tadi. Salahkan perompak. Dia tak salah dia bawa duit dalam plastik tu. Dia betul tak salah. Dia bukanlah penyebab kepada orang berompak, tetapi dia telah menginsight. Dia telah menyebabkan orang tertarik untuk dalam banyak-banyak orang tu mesti ada yang jahat, yang akan apa dia, yang ambil duit tersebut. Macam juga wanita, dia bila pakai seksi, betul lah kita kata kan, betul lah kita kata dia, tak boleh salahkan dia lah. Tapi dalam banyak-banyak lelaki tu, adakah semua baik? Tak, mesti ada jahat. Jadi atas dasar itulah Islam suruh dia untuk melindungi diri dia. Betul Allah kata dzalika anna an yu'rafna fala yu'dzain. Yu'dzain, disakiti.
kana Allahu ghafurur rahima. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Allah Ta'ala kata wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan perlu mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka yang mereka sembunyi. Itu gelang kaki bunyi kecing. Tak boleh. Allah Ta'ala juga berfirman tentang adab masuk rumah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah orang yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan beri salam kepada penghuni. Maksud Islam sempurna dalam cara nak mengajar adab masuk rumah pun Islam dah ajar. Dan banyak lagi ayat seperti ini. Dengan demikian jelas bahawa Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan yang tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan kepada kamu Al-Quran penjelasan atas segala sesuatu. Segala sesuatu maknanya penjelasan pada prinsip atas asas. Boleh kata, Ustaz kalau macam tu tak perlukan hadis Nabi SAW lah. Ya, kita perlukan hadis. Macam ni Quran kata dia dah bagi semua benda. Ni anti hadis ni hujah. Dia dibaca ayat ni dia kata dah Al-Quran ni tibyanan likulli syai'. Kenapa nak pakai hadis? Dia kata Al-Quran penjelasan bagi segala sesuatu dari segi prinsip. Untuk ambil saja masalah dalam dunia ni, apa saja masalah yang berlaku, pasti dalam Quran dia dah bagi tahu prinsip asas dia macam nak selesaikan. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah ila akhir ni. Kenapa kena bagi duit kepada orang miskin? Kenapa kerajaan buat apa yang bagi apa bantuan kan sebelum ni? 300,000 pada orang miskin, orang kaya tak dapat. Ini ada prinsip dalam Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya benda tersebut tidak hanya berlega pada orang kaya di kalangan kamu. Maksudnya prinsip Islam tu memang duit tu dia kena gerakkan di kalangan orang miskin. Jangan biar duit tu stagnan, tak bergerak. Lepas tu kenapa kerajaan dahulu masa buat BRIM dulu, dia bagi duit ke orang miskin sebab dia tahu orang miskin dia dapat duit dia akan belanja. Sebab dia orang susah, dia tak cukup makan, tak cukup pakaian, tak cukup keperluan. Orang kaya masa tu dia tak ada apa-apa, duit tu tersimpan dengan dia. Akhirnya bahkan ekonomi tu tak bergerak. Itu kerajaan bagi BRIM. Bila kerajaan bagi BRIM, kerajaan pun rakyat pun belanjakan duit. Bila rakyat belanjakan duit, itu menyebabkan ekonomi tu sentiasa bergerak. Ini maksud Allah Ta'ala dalam Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya kekayaan itu tidak berputar di kalangan orang kaya, di kalangan mereka sahaja. Nah, prinsip tadi tak? Prinsip tadi dalam menghadapi kegawatan ekonomi. Masya Allah. Dan banyak lagi prinsip-prinsip lain yang asasnya. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang diperlukan oleh manusia, baik yang menyangkut masalah kehidupan di akhirat maupun masalah di dunia. Maksudnya, baik merupakan masalah dunia, apatah lagi masalah akhirat. Macam tu kita buat ayat ni. Maka tidak ada perkara yang menjadi keperluan manusia di dunia Allah melainkan Islam dah jelaskan, apatah lagi masalah akhirat. Lagilah berhajat kepada agama. Sebab masalah akhirat masalah gaib. Tak tahu kita apa yang manfaat bagi kita akhirat kelak melainkan dengan dalil. Ada firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, mereka semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Okay, poin ni lah ni, nak perhatikan sini. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan daripada Al-Quran. Tak ada sesuatu pun yang termiss daripada Al-Quran. Kemudian kepada Rabb lah mereka dikumpulkan. Ada yang menafsirkan Alkitab di sini adalah Al-Quran, padahal sebenarnya yang dimaksudkan adalah Lauh Mahfuz. Dan apa yang dinyatakan oleh Allah tentang Al-Quran dan firman, dan kami telah turunkan kepada kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, lebih tegas daripada dinyatakan oleh firman, tidaklah kami luputkan sesuatu pun daripada Alkitab. Ma farratna fil kitab min syai', dan kami tidak tinggalkan sesuatu pun daripada kitab. Jadi kitab ni apa dia? Kitab Lauh Mahfuz. Kitab ni Lauh
mahfuz. Jadi bukan tak ditafsirkan kitab ini dengan Al-Quran. Tapi kalau kita baca Al-Kitab di Quran sekalipun, dan Allah Ta'ala kami tidak tinggalkan sesuatu pun daripada Al-Quran, daripada isu-isu manusia, dengan Quran dah ada dalam Quran. Pun tak ada masalah juga. Sebab apa kita boleh kata, kerana semua prinsip asas cara nak menanganinya dah ada dalam kitab. Kami tak luputkan. Tak ada satu pun isu dalam umat manusia ni yang Al-Quran tak boleh nak selesaikan. Mesti ada. Sama ada secara prinsip yang umum atau melalui prinsip ataupun melalui perkara hukum hakam yang spesifik. Kedua ada. Contohnya spesifik. Contoh spesifik adalah contohnya masalah waris spesifik dalam Quran. Solat khauf spesifik dalam Quran. Okey. Mungkin ada yang bertanya, apakah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan jumlah solat 5 waktu berikut bilangan, adakah ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan jumlah solat 5 waktu berikut kemudian bilangan rakaat tiap-tiap solat? Dia kata ada. Ada jelaskan. Nak baca macam mana? Bukan kalau tak kata ati Allah wa ati Rasul, taklah Allah ta'ala Rasul. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami utuskan seorang rasul melainkan untuk ditaati. Maka kita kata ada prinsip dia, itu ayat dia. Maka rasul tu untuk ditaati, dan bila rasul tunjukkan solat, kamu ikut cara Nabi SAW solat. Nah, ada tak prinsip ni? Ada prinsipnya. Ada prinsipnya. Jawabnya Allah Ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran bahawa kita diwajibkan mengambil dan mengikuti segala yang telah disabdakan oleh dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Dan siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Juga firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang diberikan ke Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Maka ini prinsip dia. Ada tak bilangan rakaat dalam salat? Ada. Dalam Quran ada. Kat mana tak sebut pun rakaat, berapa rakaat? Ada. Prinsipnya iaitu taatlah Rasul. Ya, Rasul suruh sembahyang 17 rakaat sehari semalam, ikut subuh 2, 4, 4, 3, 4. Maka segala yang satu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW, semuanya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Dan sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Bahawa sunnah juga adalah wahyu. Tengok ayat ni. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah telah menurunkan Al-Kitab, Al-Quran dan juga Al-Hikmah, As-Sunnah. Ustaz tak sebut Al-Hikmah, As-Sunnah. Bukan kita tafsir, ada sebut. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Hikmah itu sunnah. Nabi SAW bersabda, "Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran, kitab yang sepertinya, iaitu As-Sunnah bersama dengannya. Dengan demikian, apa yang disebutkan dalam Sunnah, maka sebenarnya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya prinsip asal dia ada dalam Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya apa? Islam dah sempurna. Sempurna dari segi masalah umum ataupun masalah detail, mendetail. Maka tak perlu lagi lah kita nak pergi, nak tambah, nak tolak, nak kurangkan. Maksudnya tambah lah. Maksudnya manusia ni nak tambah. Dia rasa agama Islam tu kurang. Nanti sebab tu lah kita tengok bab seterusnya, itu definisi bid'ah. Ini penting sangat ni tuan-tuan. Jadi kelas minggu depan jangan penting. Minggu depan jangan penting. Iaitu bab bid'ah. Bab bid'ah. Sebab apa? Bila sudah sempurna, ada orang nak tambah. Tambah je bid'ah tu. Kita akan lihat insya-Allah apa definisi bid'ah, pembahagiannya ila akhirih, dengan cara yang ringkaslah, sebab buku ni dia tak masuk di detail. Ini prinsip dasar dulu. Okey, wallahu taala alam bissawab. Ada soalan tak kepada penganjur? Tak ada. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.